Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-52, As-sujud fi Iqra' bismi rabbik. As-sujud fi Iqra' bismi rabbik. Sujud kerana membaca suratul Alaq. Surah Iqra' tu mana suratul Alaq itu, Sujud kerana membaca surah Al-Alaq. Cumanya sebelum kita pergi tu ana terlupa nak tarik lampiran tu, ana bagi minggu depan insya-Allah. Kita teruskan dulu. Bab yang ke-52, sujud kerana membaca suratul Alaq. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Kedua-dua hadis bab menjelaskan disyariatkan, yakni sunat, sujud kerana membaca suratul Alaq. Hadis pertama iaitu hadis yang ke-966. Terlupa nak ubah tu. Ni 966. Ni hak ujung hak nota minggu lepas, muka surat 121. Wa bihi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana al-Mu'tamir an Qurrah an Ibn Sirin an Abi Hurairah qala sajada Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa man huwa khairum minhuma sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u shaqqat waqra bismi rabbik. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Beliau telah berkata, telah sujud oleh Abu Bakar dan Umar rahimahumallah, dan juga telah sujud oleh orang yang lebih istimewa daripada mereka berdua kerana membaca surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Tu ana terjemah, tu ana ambil nama surah untuk mudah. Surah Al-Insyiqaq tu idza as-samaa'u syaqqat tu lah. Suratul Alaq tu surah kita panggil surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang Kelantan kita dia panggil surah Iqra' bismi rabbikal ladzi. Nah, ni makna surah Al-Alaq. Baik. Sanad hadis ini adalah sama dengan sanad hadis nombor 965. Sebelum ni hadis 965 tu. Kecuali dua orang perawi, iaitu Ishaq bin Ibrahim dan Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi. Matan hadis ini juga adalah sama dengan matan hadis sebelumnya, kecuali ada tambahan. Hal ini memang kita tidak bincang panjang. Sebab apa? Sebab mafhum dia sudah jelas, sangat jelas. Cuma nak ayatnya perbezaan dari segi sanad dan juga matan secara ringkas. Jadi dengan hadis 965 tu sama saja sanad, cumanya bezanya hadis 966 ni ada perawi lain yang bernama Ishaq bin Ibrahim dan Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi. Matan pun lebih kurang sama juga. Matan pun sama juga. Kecuali ada tambahan. Misalnya tambahan sini lah. Waqra' bismi rabbik. Waqra' bismi rabbik. Suratul Alaq. Situ ada beza. Baik, seterusnya hadis yang kedua, iaitu hadis ke-967. Wa bi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Sufyan an Ayyub bin Musa an Ayyub bin itu. Betul tu An Ayyub bin Musa an Atha ibn Mina an Abi Hurairah wa Waqi' an Sufyan an Ayyub bin Musa an Atha ibn Mina an Abi Hurairah qala sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u shaqqat
waqra bismi rabbik. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ni, anak kena baca semua ni sebab dia ada sedikit perbincangan. Takut kita, sebab biasa ni kita jumpa kalau mana Imam Nasa'i dia nak mari mata berbeza, dia hak nak tahwil sanad ni dak ni. Dia nak ayat benar lain. Cuba kita tengok maksudnya. Imam Nawawi berkata, Imam Nasa'i berkata, Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Ana ambil daripada awal. Imam An-Nasa'i berkata, tak ada situ tu, cumanya dia takdir lah. Cari tak jumpa lah tu. Ambil cari tu memang dia tak tulis, cuma cara dia gitu. Sebab Ishaq tu tok guru dia lah, tu tok guru Imam Nasa'i. Sebab tu kita kata wabihi qala. Jadi Imam Nasa'i berkata ataupun meriwayatkan. Dia kata Ishaq bin Ibrahim, ini tok guru Imam Nasa'i, telah meriwayatkan kepada kami. Beliau telah berkata, Sufyan telah meriwayat kepada kami daripada Ayyub bin Musa, daripada Atha bin Mina, daripada Abu Hurairah, dan Waqi'. Kena ingatlah ni. Waqi' ni tok guru Ishaq, bukan tok guru Imam Nasa'i. Kena ingat tu. Takut pening. Dan Waqi' daripada Sufyan. Ni Sufyan kita tengok bawah hana buat tu. Tadi pun Sufyan dah tu. Ishaq bin Ibrahim direct ambil daripada Sufyan. Hak ni Ishaq bin Ibrahim ambil daripada Waqi' daripada Sufyan. Dan Sufyan tu tak sama tu. Sufyan lain tu. Kita kata apa arut molek. Apa tak tulis ben ayuh dia. Tak kabar. Dia tak tulis. Nak mana? Tapi ulama kita dia ingat tu. Tu belik tu. Baik, cuba kita baca lepas bawah tak nak buat tu kan. Daripada Ayyub bin Musa, tu sama. Daripada Atha bin Mina, daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, saya telah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana membaca idza samaa'un syaqqat dan juga iqra bismi rabbik. Baik. Ini pun kita tidak nak bincang ni, tidak nak bincang dari segi fake. Sebab apa? Sebab sama saja. Cuma nak sebut di sini, cuba tengok melalui sanad hadis ni. Ishaq bin Ibrahim. Siapa dia Ishaq bin Ibrahim? Guru Imam Nasa'i. Menjelaskan dua orang gurunya, Sufyan bin Uyainah dan Waqi' bin Al-Jarrah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Adalah sumber ambilannya. Jadi tok guru Imam Nasa'i yang bernama Ishaq tu, dia ambil hadis ini daripada dua orang guru dia. Seorang guru dia bernama Sufyan bin Uyainah, seorang lagi guru dia nama Waqi' bin Al-Jarrah. Waqi' ni ambil daripada Sufyan. Sufyan tu Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Tu beza tu. Mula-mula tadi Sufyan bin Uyainah, ni Sufyan Ats-Tsauri. Kedua-dua mereka, yakni Sufyan bin Uyainah dan Waqi', ni guru kepada guru Imam Nasa'i, mengambil hadis ini daripada Ayyub bin Musa. Sanad pertama adalah sanad Ali, sanad tinggi, kerana ia melalui satu wasitah. Dan sanad kedua adalah melalui dua wasitah, iaitu Waqi' dan Sufyan bin Ats-Tsauri. Baik, kita mungkin tak apa-apa. Cuba ana buat mari sini. Sanad pertama yang dikatakan sanad Ali. Sanad Ali ni makna sanad di antara dua sanad tu mana lebih pendek, lebih tak banyak perawi tu, hak tu dia Ali lah. Sanad pertama yang di sanad Ali, cuba tengok sanad Ali. Ishaq, kena ingatlah Ishaq ni guru Imam Nasa'i. Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Kami itu maksudnya Imam Nasa'i dan sahabat-sahabat dia lah. Beliau telah berkata, Sufyan bin Uyainah, ni telah meriwayatkan kepada kami daripada Ayyub. Perhati malik. Sufyan bin Uyainah terus kepada Ayyub bin Musa. Tu sanad pertama. Sanad kedua ni sanad safi, sanad rendah sikit. Ishaq bin Ibrahim telah meriwayat kepada kami. Beliau telah berkata, Waqi'. Daripada Sufyan bin Ats-Tsauri telah meriwayat kepada kami dari Ayyub. Jadi antara Ishaq dengan Ayyub ni ada dua orang. Waqi' dan Sufyan Ats-Tsauri. Hak sanad Ali tadi antara Ishaq dengan Ayyub tu seorang je. Sufyan bin Uyainah. Jadi beza sa tu dia jadi hak mula-mula tu jadi sanad lebih tinggi, hak dua tu jadi sanad lebih rendah. Gitu. Lepas tu kalau tak faham pun tak apa tu. Tak berdosa ke apa tu. Cuma nak ayat gitulah. Jadi kalau kita sebut gini, takdir ke selepas ni rasa minat nak ngaji ilmu hadis pun suka biasa dengar dia. Baik, tak apalah.
Jadi ana sebut tu sebab Imam Nasa'i wak mari. Dia nak ayatnya bahawa tok guru dia ni Ishaq ni ada dia ambil dengan dengan Ayub ni dia celah tu seorang Sufyan bin Uyainah. Tapi hak daripada sanad lagi tok guru dia Ishaq bin Ibrahim ni ambil daripada Ayub bin Musa tu dua orang celah tu. Waqi' dan Sufyan Ats-Tsauri. Tu nak ayatnya. Takut kita tak payah lagu mana pula nak mari Waqi' ni tiba-tiba mari pula Sufyan. Lama duk kata Sufyan tu siapa Sufyan? Hak di atas ada tak sama. Tak sama. Baik. Mafhum hadis Abu Hurairah adalah jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kerana membaca surah Insyiqaq dan Al-Alaq. Baik, seterusnya bab yang ke-53. Babus sujud fil fariḍah. Bab sujud dalam semaya fardu. Mana dalam semaya fardu pun ada sujud. Sujud ni sujud tilawah. Kalau kita duk bincang ni semua ni sujud tilawah. Sujud tilawah ni bila kita baca Quran dia ada setengah-setengah surah tu dia ada tanda kubah tu. Bukan siapa tu kubah tu. Takut tokap. Tu maknanya sajdah tu mana sekali sujud Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab menjelaskan disyariatkan sujud tilawah ketika membaca ayat yang ada sajdah semasa salat fardu. Sajdah ni maknanya sekali sujud. Tak apalah sebab Imam Nasa'i ni antara yang berpendapat maknanya sunat. Sebab ada setengah ulama misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dia kata tak untuk semaya fardu. Kita bincang selepas ni. Baik. Cuba tengok hadis 968. Wa bi qala akhbarana Humaid bin Mas'adah an Sulaim wa huwa ibn Akhdar an at-Taimi qala haddathani Bakr bin Abdullah al-Muzani an Abi Rafi' qala صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Rafi'. Abi Rafi' kata, saya telah salat Isya. Al-Atamah tu makna salat Isya. Berimamkan Abu Hurairah. Tuan terjemah mudah. Beliau telah membaca suratul Insyiqaq dan beliau sujud tilawah bila siapa tempat sujud. Apabila selesai salat, saya bertanya. Kata Abu Rafi', saya tanya, wahai Abu Hurairah, sebelum ini tak pernah kami sujud begini. Tu soalan tu. Mana sujud ni? Sebelum tak sujud gini. Beliau menjawab. Siapa dia beliau tu? Abu Hurairah. Dia kata Abul Qasim. Ni kunyah Nabi Abul Qasim tu mana Nabi SAW. Abul Qasim SAW telah sujud begini. Dan waktu itu saya di belakang. Saya konsisten melakukan demikian sehinggalah saya bertemu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Mana siapa saya mati saya buat gitu. Bertemu Abul Qasim mana siapa mati maksudnya. Abu Hurairah. Baik. Yang pertama cuba tengok hadis ini menjadi hujah bagi kalangan yang berpendapat disyariatkan sujud tilawah dalam salat fardu. Sebab hak ni walaupun zahir nampak bukan semaya ni. Tetapi ulama kata jelah ada sokongan hadis lain lah nak awak mari bawah tu. Tapi hak ni kalau kita tengok pun bila Abu Hurairah kata Nabi semaya saya duduk belakang dia, maknanya jadi terimail lah tu Nabi tu. Walaupun tak zahirnya tidak jelas lah, tapi isyarat tu ada. Ditambah pula dengan riwayat lain hak terang sebut. Sebab tu ana bawa bawah tu. Mana bila campur ni jelas bahawa hadis ni maksudnya semasa salat. Dan inilah fiqh Imam Nasa'i. Imam Nasa'i ini salah seorang yang berpendapat maknanya sunat. Supaya Imam Syafi'i jugalah. Rahimahumallah. Baik. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nasa'i dalam tajuk dia. Yang kedua, mengikut jumhur ulama, disyariatkan sujud tilawah di dalam solat secara mutlak. Ini jumhur ulama kata tak kira lah semaya gapo pun. Semaya jenazah tu tak lah.
Tak kira maya gapo, maya sunat, maya qadha, maya fardu, tak kira asas maya. Ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat berdasarkan hadis bab dan juga hadis-hadis lain. Yang ketiga, mengikut pendapat yang masyhur daripada Imam Malik, sujud tilawah dalam salat fardu makruh. Makruh. Tapi orang ni pendapat ni berasa anda tak tulis semualah. Anda baca, tengok dalam internet pun ada. Ulama kritik parut ni antara menjadi kritikan ulama. Tak apalah. Nah, batu tak ada masalah. Hak ni bukan bab syirik, bab apa, bab segi fadilat ya. Dia kata tak ada fadilat, bahkan makruh. Imam Malik kata. Baik, ada juga diriwayatkan daripada beliau hukum makruh ini adalah dalam salat sirriyah, bukan jahriyah. Hak dia kata makruh tu semaya sirriyah. Ada juga. Makna pendetailan tu. Bukan. Mana kalau jahriyah, mana semaya waktu malam dengan pagi tu lah. Waktu malam dengan subuh tu. Tu dia kata, tu tak apa. Sunat semaya zuhur, semaya asar. Katakanlah tu imam tu nya baca surah. Hak ada sujud nya sujud. Sebab tu kalau tempat kita ni, kalau nak sujud kan kena rayak. Tak tidak kau calah amal lah. Pak muslimat nyanyi. Tak ada apa dia kata. Lepas tu Allah Akbar pula. Tak ada sami Allah. Sojo. Anak kena ada sekali anak itu imam. Imam itu awal ni. Kita tak ingat nak ayat. Rakaat kedua ada sujud tilawah. Kita sujud. Dia tak nampak. Lepas tu gagal. Rayak lah ustaz. Dia kata no. Kena rayak lah, kena rayak. Kalau tidak, dia jadi salah faham situ. Tu. Ini juga adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan selain beliau. Sebenarnya, Ana sebut sana ni, Ana tidak masuk dalam ni lah. Ana pun bila siap itu dah baru perasa tu. Dulu, kita baca, ada sebenarnya ulama kata, kalau semaya. Jadi, bagi ulama yang kata sunat ni, lagu mana? Sunat tu lagu mana? Nabi semaya ni, kita kata semaya fardu lah. Patu ramah, mana orang ada? Boleh kau kita nak buat lagu ni dalam keadaan semaya ramah? Patu tak ayat dulu. Enggak hani pun tak ada bunyi Nabi ayat dulu. Tu jadi itu. Sebab tu bagi setengah ulama, kalau dalam jangka jadi kucak kacir jemaah tu, tak sah. Tapi semua kata dah ayat dulu lah. Ayat dulu. Masalahnya kalau tak imam tak ingat nak ayat, tak sah sujud. Tak nanti ke muslimat muslimin pun kalau mai duduk jauh dia tak dapat mai jemaah misalnya dah. Mai jemaah enggak boleh mai jemaah sebab mengikut jumhur ulama, jumhur boleh. Tak kira mai ke dia pun. Lebih baik tak sah lah bagi ana pun berpandang gitu, takut jadi kucak-kacir. Semai jemaah ni kada duduk luar masjid waduh. Dia rokok. Orang sujud. Ni ana ayat ni kena dah ni. Saya nak muju kita ingat. Ananya gini. Sebab kita tengok, mau kita duduk luar masjid arah. Orang sujud. Orang sujud. Kita kata tilawah ni. Kita pun tengok. Guru kita ni yang ngatuk. Dia rokok. Bila rokok tu, dia tengok orang sujud. Dia nak sujud, orang mana? Orang ngatuk. Lepas tu Allahu Akbar, orang rokok, dia sujud. Sudah maya dia kata, apa anak je lagu ni? Dia kata, tak ada kanak kata, tak kata diri. Ada bahaya ke? Sebab apa dia kali dia tak nampak tu orang depan dia sujud tu. Muka dia ngatuk kan mata dia buka bukan 50% dia buka mata dia. Kita ni nampaklah. Kita pun telitah lalu. Tilawah ni, sujud tilawah ni. Tu kita kata muka masjid hara duduk luar. Kalau sekiranya berlaku kita tak sah. Takut jadi kucak-kacir dia punya keadaan makmum itu. Kena tengok. Tapi kalau royak dulu tak apa. Kalau royak dulu tak apa. Rakaat kedua kita kata rakaat kedua tu ada sujud tilawah ataupun rakaat pertama royak dulu. Tu tak apa. Misalnya kemai terawih ke bukan misalnya kena royak. Tapi biasa tu imam royak tak. Kalau tak royak jangan terbaik sujud lah. Nyanyi ni kita ambil kira tu. Kita ambil kira secara umum. Jumhur ulama disyariatkan sujud tilawah dalam salat secara mutlak. Tak mengambil kira sirriyah, jahriyah, ke sunat, ke fardu, tak ambil kira. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan hadis bab. Baik. Tetapi mengikut pendapat yang masyhur daripada Imam Malik, sujud tilawah dalam salat fardu makruh. Tapi ada juga diriwayatkan daripada Imam Malik, bukan hukum makruh ini adalah dalam salat sirriyah, bukan jahriyah.
Ini juga adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan selain beliau. Nah, yang khilaf. Yang keempat, mengikut Ibnul Munayyid, dia kata tidak ada hujah bagi Imam Malik. Ini antara yang kritik Imam Malik. Kata Ibnul Munayyid, dia kata penghujahan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik itu, penghujahan dia itu sebenarnya tak ada dalil. Tidak ada hujah bagi Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur. Makruh sujud tilawah dalam salat fardu. Pendapat beliau tidak marfu' pada Nabi SAW. Al-Hafiz berkata, beliau Imam Malik terlepas pandai riwayat Abil Ash'ash daripada Mu'tamir melalui sanad hadis ba' dengan lafaz ni. Ulama kata Imam Malik tak tahu riwayat ni. Kalau dia tahu dia tak akan kata makruh. Sebab bukan sahadis sebenarnya. Misalnya ni. Ini riwayat Abul Ash'as daripada Mu'tamir melalui sanad hadis ba' ni juga. Dengan lafaz sallaitu khalfa Abil Qasim. Ni Abu Hurairah kata. Sallaitu khalfa Abil Qasim fasajada biha. Hak ni sebut sallaitu tu kan? Hak tadi kan saya di belakang dia gitu ya. Nah, hak ni sebut tu kan? Sallaitu. Saya telah salat khalfa Abil Qasim. Di belakang Abi Qasim. Beliau telah sujud tilawah dalam salatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Oh, dia kata kali Imam Malik terlepas pandai. Ana terjemuh tu kerana nak berlembut tu terlepas pandai. Kalau nak kira dia bahasa asal dia kata Imam Malik telah lalai dalam bab ni. Tu bahasa asal dia. Macam mana dia boleh tak ingat hadis ni? Tapi ana ubah sikit terjemah tu, mana terlepas pandai. Engkau manusia okey, bukan tahu semua. Sama-sama ulama ni. Al-Jawraqi juga telah mengeluarkan hadis yang sama maksudnya melalui jalur riwayat Yazid bin Harun daripada Sulaiman At-Taimi. Gapo dia? Ni Abu Hurairah lah. Kau ni kata ni. Sallaitu ma'a Abil Qasim fasajada biha. Hak tadi khalfa. Hak ni ma'a. Sallaitu ma'a. Hak tadi khalfa. Tu beza dianya. Saya telah salat bersama Abil Qasim. Beliau telah sujud tilawah dalam salat tersebut. Hak ni sebab tu jumhur kata sabit ni. Nak buat atau si buat cukup kira sebab dia sunnah. Baik. Yang kelima, maksud kata-kata Abi Hurairah ni dalam hadis 98. Abu Hurairah kata sebab masa saya semaya dengan Nabi, memang Nabi sujud tilawah dalam semaya. Oleh kerana itu, saya konsisten melakukan demikian sehinggalah saya bertemu Abul Qasim. Jadi maksud kata-kata Abu Hurairah ni adalah saya amalkan demikian sehinggalah saya mati. Tu dia nak ayat. Siapa mati saya buat. Saya yakin. Sebab apa? Saya sendiri ada pengalaman secara amali dengan Nabi SAW. Baik, seterusnya. Bab yang ke-54. Babu qiraatin nahar. Bacaan ayat dalam salat siang. Baik. Imam An-Nasa'i telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Kedua-dua hadis menunjukkan wajib membaca ayat dalam salat pada siang hari. Ni kita kena ambil pendapat umum salat di mana ayat selepas Fatihah. Fatihah tu memang wajib dah. Kena baca. Tapi setengah ulama dia kata wajib sini wajib Al-Fatihah. Wajib tu Al-Fatihah. Baik, tak apalah. Dalam Al-Kubra, kitab Asa, hak kita ni sebenarnya Imam Nasa'i dia rengkah kitab dia juga. Hak Asa tu memang besar lah. Dia rengkah jadi Sunan Sughra. Hak kita panggil Nasa'i ni. Hak dalam kitab Asa Al-Kubra, Imam An-Nasa'i setelah menyebutkan basmalah, beliau telah membuat satu tajuk besar. Dia panggil kitab sifat salat. Tu terjemah lah tu. Kitab yang ni tajuk besar, sifat salat Nabi. Di bawah tu ada pecahan tajuk, bab tu pecahan tajuk, bacaan ayat pada salat siang. Mana siap zuhur, salat zuhur dengan asar. Ada baca. Lepas tu baca derah ke? Perlahan. Perlahan tu setara mana? Cuba kita tengok. Perlahan tu lagu mana? Perlahan tu. Dua hadis di bawah bab ini. Hadis pertama ya hadis 9 Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Qudamah qala hadatsana Jarir an Raqabah an Atha qala Abu Hurairah kullu salatin yuqra'u fiha fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfaha akhfayna minkum
Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, tertinggal tu, beliau telah berkata, setelah salat, setiap salat dibaca ayat. Ini kan kita bincang dah. Nah, setengah kata hadis ni maknanya kena baca Fatihah. Setengah kata dah ayat sini mana ayat hak selepas Fatihah tu. Tak apalah. Tapi jumhur ulama dia kata ni maknanya mana ayat selepas Fatihah. Fatihah tu memang dah. Tu. Tak apalah. Apa yang ni kata Abu Hurairah ni, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami, maka kami perdengarkan kepada kamu. Dan apa yang beliau tidak perdengarkan kepada kami, maka kami tidak perdengarkan kepada kamu. Tinggal tu, maka kami. Tulislah situ ya, tinggal tu. Maka kami tidak perdengar kepada kamu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Hadis 970. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala anba'ana Khalid qala hadatsana Ibnu Jurayj an Atha an Abi Hurairah qala fi kulli salatin qira'ah fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfaha akhfayna minkum. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, pada setiap salat ada bacaan ayat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami, maka kami perdengarkan kepada kamu. Kamu tu kami. Dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak perdengarkan kepada kami, maka kami tidak akan perdengarkan kepada kamu. Sebelum kita baca sedikit ringkasan bawah tu, ni anda pun tidak tulis. Abu Hurairah sebut gini sebabnya dia bukan semua orang tahu di zaman dia tu bahawa mana kena baca ayat selepas Fatihah tu. Ada orang tak tahu. Boleh jadi orang dia duduk jauh ataupun baru-baru masuk Islam. Ada orang tak tahu. Itu yang disebut oleh ulama. Kalau sahabat yang duduk di Madinah boleh kata-kata tahu semua tu. Ada tu. Baik, tak apalah. Yang pertama, dua hadis ni kita bincang di bawah ni secara ringkas. Hadis Abu Hurairah ni muttafaq alaih. Kedua-duanya hadis ni muttafaq alaih sahih. Sebab itulah dulu masa ana belajar tu ingat lagi. Tok guru kata, kalau kita lepas Fatihah tu, kita tak baca apa-apa surah, memang semua ulama kata sah semaya. Tetapi kalau kita buat amal lagu tu semaya kita tak serupa dengan semaya Nabi. Sekadar sah saja. Dan kita kena ingat, kita semaya bukan sekadar nak lepas hukum sah tu. Bukan sekadar tu. Kita nak upgrade semaya atau mana-mana ibadat, kena tahu sifat semaya Nabi. Misalnya kita kata, bolehkah kita semaya bismillahirrahmanirrahim lepas Fatihah kita tu Taha Allahu akbar rakaat boleh? Saya boleh di segi fiqh. Ada Nabi buat gitu. Apa yang ulama kita tahu buat? Walaupun di segi fiqh kata boleh haru. Muka tak baca pun boleh. Kalau ulama kata tak boleh, tak cukup saya. Itu tadi. Apa ulama kata? Sebab dia ambil ke Nabi buat kata. Sebab anak nak sebutnya, tu anak tekan tadi tu. Bukan kita nak kata kau. Nabi buat. Kalau kita terimalah dia tu, pandangnya ulama, ada ulama kata dia salah satu min asma'illahil azam. Tu tak? Masalahnya, apa ulama kita tak buat tu? Bukan hak kata salah satu nama tu pun kemudian. Biarlah kita terimalah. Lepas tu tadi, ada ulama kata boleh Taha, lepas tu dia buat, ada ke dia buat gitu? Cepat menang maya tu kalau gitu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah 4 rakaat. Apa tadi? Lepas tu Allah apa? Allahus samad. Rakaat boleh? Boleh. Tapi ada ulama kita buat hijab lagu tu. Sakit perut dia buat lagu tu. Kena faham agama ni. Bagi anda mudah kalau kata ikut dia nak buat. Tapi kita kena perjelas. Sebab tu bagi anda sebut tadi. Maknanya orang yang berautoriti, yang ada jawatan tertinggi dalam bidang agama, kena bersuara. Nyanyi kat orang awal ni. Janganlah kita buat sesuatu sehingga hilang sifat solat Nabi. Hilang sifat zikir. Tak boleh. Hilang sifat zikir Nabi. Tak boleh. Baik, cuba tengok. Jadi hadis Abu Hurairah ni muttafaq alaih, bukan sahih biasa, sahih tinggilah. Yang kedua,
Maksud kata-kata Abu Hurairah, setiap salat dibaca ayat adalah setiap rakaat. Ulama kata setiap rakaat salat sirriyah atau dibaca ayat. Hak ni kalau kita ambil ni maknanya kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah. Salat munfarid atau berjemaah. Inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah, dan maksud beliau di sini diisyaratkan pada katanya, apa yang Rasulullah perdengarkan kepada kami maka kami perdengarkan kepada kamu, dan apa yang Rasulullah tak perdengarkan kepada kami maka kami tidak perdengarkan kepada kamu. Jadi hak ni kita bincang dah khilaf kan. Setengah kata dak hak ni makna ayat hak ni, hak selepas Fatihah tu. Maknanya hak tu untuk rakaat pertama, rakaat kedua lah. Rakaat ketiga tak perlu baca dah. Jadi hak ni merujuk pada dua rakaat pertama. Ada kata dak hak ni menunjukkan Fatihah. Tapi bagi anda, sebenarnya bila kata khilaf ni maknanya kita campur semua, kita akan jumpa lah. Apa dia? Fatihah mesti kena baca. Dan ayat pada rakaat pertama kedua kena baca sebab apa? Sebab ada Rasulullah baca. Selesai masalah. Campur semua dia akan jadi keputusan gitu. Baik. Seterusnya, bab yang ke-55 kan? Iaitu al-qiraah fi zuhri. Baca ayat pada salat zuhur. Cuba perhati. Sebab tu bukan main asai ni. Tadi kan sebut tadi tak ayat Fatihah ke ataupun surah lepas Fatihah. Cuba tengok malik ni. Bab 55 ni. Baca ayat pada salat zuhur. Ayat mana ni? Fatihah ke selepas Fatihah? Cuba kita tengok. Imam An-Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ni. Kedua-dua hadis bab menunjukkan disyariatkan membaca ayat dalam salat zuhur. Baik. Hadis pertama. Hadis 971. Wa bi khala akhbarana Muhammad bin Ibrahim ibn Sudran. Qala hadatsana Salm bin Qutaibah. Salah. Ana tak ingat sama nak betul. Semoga dia copy paste daripada Syamilah ni. Tak apalah, betul lah. Qala hadatsana Salm bin Qutaibah. Qala hadatsana Husaim bin al-Bari'. Betul. Hashim bin Al-Bari'. Betul. An Abi Ishaq anil Bara' qala kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Fanasma'u minhu al-ayah ba'da al-ayat min surati Luqman wadh-Dhariyat. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini pada Al-Bara'. Beliau telah berkata, pernah kami salat zuhur bermakmumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendengar beliau membaca ayat demi ayat bermula daripada surah Luqman dan Az-Zariyat. Maknanya ayat yang dimaksudkan di sini hak selepas Fatihah. Tu. Terang ni. Tu. Lepas tu maya zuhur ni kami dengar. Cuba tengok bawah kan. Tak apalah kita baca dua-dua kita boleh faham. Jadi makna Nabi baca ni agak derah juga. Cuma tidak derah benar. Jadi hak dekat tu dengar. Sebab tu tak apa kita tengok dulu. Lepas ni bawah hak selepas ni dia ada satu kalimah yang kita akan bincang lah. Jadi hadis ni teranglah sebab dia sebut ayat demi ayat dari surah Luqman dan Az-Zariyat itu. Hadis Al-Bara' walaupun perawi-perawinya siqah, tapi oleh kerana telah berlaku an-anah daripada Abi Ishaq dan beliau adalah mudallis. Mudallis ni orang Kelantan panggil susuk pucuk. Ada kadang-kadang dia tak sebut tok guru dia siapa. Dia ada buah tu dia ni. Kadang-kadang sebab mungkin boleh ada guru dia tu tidak siqah lah. Biasanya gitulah. Ataupun kadang-kadang guru dia tu ada sebab dia lah, dia tak sebut. Itu dia panggil mudallis. Baik. Maka status dia jadi lemah hadisnya. Asal dianya. Namun oleh kerana ada syahid. Syahid di sini maksudnya sokongan. Daripada hadis Abi Qatadah radhiyallahu an yang akan datang pada hadis 974. Kita minggu depan lah kita bincang hadis tu. Hadis 974, maka hadis ini telah jadi sahih. Baik. Hadis yang kedua. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Syuja' al-Marrudhi qala hadatsana Abu Ubaidah ana Abdullah ibn Ubaid qala sami'tu Aba Bakrin ibn Nadr sila sami'tu Aba Bakr ibn Nun tu bagi datah ibn Nadr qala kunna bit-Taf inda Anas fa shalla bihim az-zuhra falamma faragha qala إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas. Waktu tu ketika kami tu silap spelling, ketika kami di Taf bersama Anas,
beliau telah menjadi imam salat zuhur kepada kami. Apabila selesai salat, beliau berkata, sesungguhnya saya telah salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah membaca kepada kami dua surah ini, iaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Baik. Hadis Anas bin Malik adalah sahih. Ni hadis Anas bin Malik ni sahih. Hal baru tadi pun sahih juga. Dengan syahid, dengan sokongnya tadi. Dan ia adalah antara hadis munfarid Imam Nasa'i dengan sanad ni. Tak ada orang lain riwayat hadis dengan sanad ni. Imam Nasa'i saja. Tapi sahih. Bagaimana hadis Anas dikatakan sahih? Padahal dalam sanad ni, sanad hadis Anas ni ada perawi yang majhul. Dia panggil majhulul ain. Majhul ni banyak ni, dia panggil majhulul ain. Orang tak tahu dia punya peribadi dia tu. Dia tu dia tak tahu. Bukan dia belajar dengan siapa, bukan dia duduk mana. Dia tu dia tak tahu. Tubuh dia tu. Bin An-Nadr. Cuba tengok kan. Makna orang panggil sanak-sanak ni, mana ulama kita daftar nama dia. Bukan, kalau letak nama kita lah ni, tak berubah dah hadis. Oh, hadis tu asal dalam Bukhari sahih, tapi tengok ada pokok kita je, masuk dalam sanak jadi dhaif hadis tu. Dak, boboh nama kita tak jadi sahih. Dah kalau hadis tu dhaif. Sebab dia sesat dah bab tu. Kita kena rujuk yang nak tahu. Kena faham balik lah saja nak tak sebut sini. Tapi apa yang jadi pakhlan ni ada setengah. Sebab ada setengah hadis tu umur dia baru. Tu boleh faham tak? Umur dia tu baru. Mari pun naik ke tebal. Boleh faham tu tak? Anda sebut tu bukan apa sebab kita pun ulama kita faham benda-benda gini. Bila paut dia kata gini sebab ada setengah hadis memang tidak dibukukan, dia berada dah ada ulama. Ni dia panggil ulama, ni orang panggil dajjal ni. Hak jenis kecek gini. Ngaruk atau tak? Dahsyat benar tu. Lepas tu lagu mana hadis ni? Sebabnya Abu Bakar bin An-Nadr. Mana Abu Bakar? Cuba kita tengok. Cuba tengok mula sanad tu. Sanad Arab dia tu. Ada atas sekali. 972 tu. Tu, Sami' tu. Baris pertama. Sami' tu Abu Bakr bin An-Nadr. Tu. Perawi itu dia ni majhulul hal. Majhul tu ain. Halul ain dia. Majhulul ain. Dia tahu kita kenal. Jawapannya hadis ni disokong oleh hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban tu. Bukan Ibnu Hibban, bukan B tu N tu. Potongnya salah tu. Melalui jalur riwayat Qatadah, Thabit dan Humaid. 3 orang. Dengan sanad yang sahih. Lafaz dia gini. Ni. Walaupun kita kata hadis Imam Nasa'i bawa ni ada Abu Bakar bin An-Nadr, kira-kira jadi dhaif lah. Tapi jadi maknanya dikira sebagai sahih apabila ada sokongnya. Hak riwayat pula 3 tu Qatadah, Thabit dan Humaid dengan sanad yang sahih. Lafaz dia gini. Anas juga, daripada Anas juga. Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasma'una minhu an-naghmah fi adh-dhuhr bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka mendengar nada bacaannya yang perlahan. Cuba tengok. Mayazahun tapi dengar. Anas bin Malik daripada Nabi bahawa mereka, yakni para sahabat termasuk Anas, mendengar nada bacaannya, bacaan Nabi yang perlahan pada salat zuhur. Sehingga sahabat tahu Nabi baca ke dia? Bacaan surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Maknanya slow baca. Ni salat sirriyah ni. Tapi dia baca. Mengikut Al-Majd rahimahullah, Taf, hak di atas tadi, Taf tu terletak adalah satu lokasi yang terletak berdekatan dengan Kufah. Jadi hadis ni hak Imam Nasa'i mari ni nak ayatnya ada baca ayat. Sebenarnya mengikut ulama hak ni ada sujud dalam huraian dia lah. Sebab tu dia tak sih. Setengah ulama kata tak jelas sujud ni. Iyalah kalau tidak hak ni pun mana hak riwayat lain. Hak semaya sir tu ada sujud juga. Ada sujud juga. Gitulah jadi kita berhenti setakat itulah dulu. InsyaAllah untuk seterusnya itu kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.